وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وكلم بالخير. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita bersua pada pagi ini di dalam perkongsian ilmu berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan akidah dan yang berkaitan dengannya daripada kitab Al-Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah. Dan terima kasih kepada pihak SPAQ yang meneruskan program perkongsian ilmu pada pagi ini. Jadi insyaAllah pagi ini kita akan mulakan dengan bab istidraj. Kalau sesiapa yang ada buku boleh tengok pada muka surat 78. Wa amma allati takunu li a'da'ihi mithla iblis wa fir'aun wa ad-dajjal fima ruwa al-akhbar annahu كان ويكون لهم لا نسميها آيات ولا كرامات ولكن نسميها قضاء حاجاتهم، وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا لهم وعقوبة لهم فيغترون به ويزدادون طغيانا وكفرا وكله جائز ممكن. Adapun perkara luar biasa yang berlaku kepada musuh-musuh seperti Iblis, Fir'aun dan Dajjal, seperti yang diriwayatkan dalam hadis, yang telah berlaku dan akan berlaku, itu kita tidak menamakannya sebagai mukjizat, tetapi kita menamakannya sebagai perkara yang terjadi hanya untuk memenuhkan keinginan mereka kerana Allah hendak menunaikan keinginan musuh-musuhnya sebagai istidraj dan hukuman kepada mereka, lalu mereka terpedaya dengannya dan bertambah lagi kejahatan dan kekufuran mereka. Semuanya itu harus berlaku, tidak mustahil. Huraian. Pada bahasa istidraj diambil daripada perkataan daraja yang artinya adalah naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Manakala istilah istidraj bermaksud hukuman daripada Allah Jalla Jalaluh terhadap hamba yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan langsung. Allah Jalla Jalaluh membiarkan seseorang dan tidak disegerakan azabnya. Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan menarik mereka, menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan, mengikut cara yang mereka tidak ketahui. Dan aku akan memberi tempoh kepada mereka, sesungguhnya rancangan balasanku amatlah teguh. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama itu baik bagi diri mereka, kerana sesungguhnya kami biarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa di dunia dan mereka pula beroleh azab siksa yang menghina di akhirat kelak. Mulla Aliyul Qari berkata, apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada seorang hamba sebahagian kekayaan dunia, sedangkan dia melakukan maksiat, maka asbab yang didapati melalui kurniaan tersebut adalah istidraj dan tipu daya. Benarlah firman Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, yang membawa maksud kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Nah, ini petikan daripada Mirqatul Mafatih. Allah Ta'ala berfirman, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
hatta idza farahu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ketika mereka tidak mengambil pengajaran dari kemiskinan dan sakit yang kami timpakan kepada mereka, kami uji mereka dengan rezeki yang banyak. Kami bukakan semua pintu untuk memperoleh rezeki tersebut hingga pada saat mereka senang dan tidak bersyukur dengan apa yang kami berikan kepada mereka, datanglah azab dengan tiba-tiba. Maka mereka lalu bingung, putus asa dan tidak mendapatkan jalan keselamatan. Jadi topik perbincangan kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan istidraj. Jadi Imam Abu petikan daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menyebutkan di sini apa yang diperolehi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala seperti iblis, Firaun, Dajjal dan sebagainya. Jadi ada yang telah berlalu seperti Firaun dan juga yang seumpama seangkatan dengannya seperti Haman dan sebagainya. Mereka diberikan pelbagai bentuk kekayaan, pelbagai kekuasaan dan kesegaran, kesihatan dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku kepada mereka ni, iblis sekarang ni, daripada dulu sampai sekarang dan seterusnya, sampai berakhirnya dunia ini menyesatkan manusia, namun tidak dikenakan apa-apa tindakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan Dajjal yang akan timbul, yang akan muncul, akan datang, belum lagi ada. Begitu juga sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya pemegang rezeki, memberikan rezeki, menentukan orang ni susah, senang dan sebagainya. Yang telah berlaku dan akan berlaku. Jadi segala perkara luar biasa, nikmat dan kesenangan yang diperolehi mereka, itu tidak dinamakan sebagai mukjizat. Itu bukan mukjizat. Tetapi ia adalah perkara yang berlaku untuk memenuhi keinginan mereka. Biar mereka berterusan dengan keinginan mereka. Allah Ta'ala nak beri mereka supaya dapat memenuhi keinginan musuh-musuh dia. Kita tengok sekarang ni musuh-musuh Islam bermati-matian, bersungguh-sungguh bersepakat untuk menerkam umat Islam, untuk menzalimi umat Islam, dan setengah tu semakin kaya, semakin maju dan sebagainya. Ada yang sebaliknya. Jadi apa yang diperolehi oleh mereka itu adalah kerana Allah Ta'ala nak beri keinginan kepada mereka, yang mereka ingin, yang mereka nak Allah Ta'ala beri itu sebagai istidraj, sebagai hukuman kepada mereka. Jadi mereka terpedaya, mereka bertambah lagi kejahatan dan kekufuran mereka, dan ini boleh berlaku. Maknanya tidak kata bila mana berlaku sesuatu yang di luar daripada kebiasaan, di luar adat kepada seseorang, maka itu adalah merupakan nikmat daripada Allah Ta'ala, mukjizat daripada Allah Ta'ala. Tidak semestinya sedemikian. Ada ketikanya dan perkara yang boleh berlaku, ia adalah istidraj. Allah Ta'ala nak beri kepada mereka supaya mereka terus terpedaya dengan apa yang mereka lakukan, dan seterusnya mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istidraj ini dari segi bahasanya daripada perkataan darajat, iaitu naik. Naik daripada satu tingkatan kepada satu tingkatan yang lain. Jadi mana istidraj ini hukuman daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyegerakan azab kepada dia. Jadi dia dapat sikit nikmat dalam keadaan dia terus berterusan menderhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi sedikit demi sedikit kesenangan, kenikmatan dan sebagainya kepada dia. Itu adalah sebagai azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai peringatan daripada Allah Ta'ala, bukan sebagai satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Allah Ta'ala tidak segerakan azab kepada dia. Allah Ta'ala bagi dulu sikit, dia nak sikit.
Bahkan kadang-kadang kita tengok orang yang sombong sekalipun, dia rasa dia boleh mencabar Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan maksiat dia tu. Allah Taala bagi dia makin mewah, makin senang dan sebagainya. Dalam keadaan dia tidak sedar bahawasanya itu merupakan maknanya tangga-tangga untuk menguatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Jadi di dalam ayat yang dikemukakan di dalam buku ini, ayat yang pertama ni, Allah Subhanahu wa taala sebut di sini, orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan. Kami biarkan mereka sedikit demi sedikit mereka terjerumus ke dalam kebinasaan. Dan kami beri tempoh kepada mereka. Ambil. Ambil sikit demi sedikit. Kami beri tempoh. Jadi mana kesenangan yang diberikan kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan, itu bukan bermaksud nikmat kepada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tangguhkan untuk mereka untuk memberi balasan kepada mereka. Mana Allah Subhanahu wa taala rancangkan kepada mereka kebinasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain, di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara yang hampir sama dengan ayat yang dikemukakan di dalam buku ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum." Ini di dalam surah Al-Qalam. "Inna kaydi matin am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun." Yang akhir itu saya tak tahu. Yang akhir ini tak ada. Itulah. Apa? Biarkan aku sahaja wahai Muhammad. Mana Allah Ta'ala suruh Nabi SAW, biarkan orang yang mendustakan keterangan Al-Quran ini. Biarkan. Tak apa. Kamu cerita kepada mereka. Tugas Nabi SAW dari segi syaraknya, tugas Nabi adalah tabligh, menyampaikan. Jadi sampaikan. Allah Ta'ala suruh Nabi SAW sampaikan. Lepas tu orang yang mendustakan mereka, biarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan daripada arah yang mereka tak tahu. Dan seterusnya sebagaimana ayat sebelum ini. Baik. Jadi mana di dalam hadis ini pula Allah Subhanahu wa di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada mereka. Dan berikan peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, panduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan apa yang berlaku kepada orang-orang kafir. Mana mereka tak terima apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tetap dapat kebaikan, dapat nikmat, dapat kemuliaan dan sebagainya. Yang ini sehingga sahabat-sahabat, sehingga di kalangan sahabat seperti Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu mengadu kepada Nabi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu kita pada ketika musyrikin, pada ketika kafir kita mulia. Sekarang ni kita jadi hina bila memeluk Islam. Sebab apa? Sebab orang yang menentang Nabi SAW ketika mana baginda sebelum berhijrah ke Madinah makin mulia, makin tinggi, makin senang dan sebagainya. Orang Islam semakin dihina, ditekan dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahu Nabi SAW, biarkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mendustakan keterangan daripada Nabi SAW. Tugas Nabi hanya menyampaikan sahaja, tabligh sahaja.
Dan apa yang berlaku kepada mereka itu adalah istidraj. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan sebagaimana di dalam buku yang kita baca ni. Wala yahsaban, orang-orang kafir jangan menyangka kami beri tempoh kepada mereka tu adalah kebaikan kepada mereka. Jangan sangka itu adalah kebaikan. Jadi mana Allah Ta'ala beri peringatan. Orang kafir, mana kebaikan, mereka dapat kesenangan, mereka dapat anak pinak yang ramai, harta yang banyak, kemewahan dan sebagainya. Jangan menyangka itu adalah baik untuk mereka. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, kami biarkan kepada mereka, kami beri tempoh kepada mereka, beri tangguh kepada mereka supaya semakin bertambah dosa kepada mereka. Jadi itu hakikat yang sebenar yang berlaku kepada orang-orang kafir dalam keadaan mereka tidak sedari. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Adakah mereka menyangka, maknanya adakah orang kafir menyangka, orang yang hidup dalam maksiat menyangka, apa yang kami berikan kepada mereka, kami segerakan kepada mereka daripada harta, daripada anak pinak, mana kami menyegerakan kepada mereka kebaikan? Tidak sama sekali. Bahkan mereka tidak menyedari hakikat yang sebenar. Jadi mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di sini, apakah orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka, Allah Ta'ala berikan kemewahan kepada mereka, adakah mereka ingat itu bermaksud Allah menyegerakan kebaikan kepada mereka? Jadi maknanya mereka makin melakukan makin jauh, makin derhaka kepada Allah Ta'ala. Dapat harta banyak, dapat anak pinak dan sebagainya. Adakah mereka menyangka itu kebaikan? Allah Ta'ala beri kebaikan segera kepada mereka? Tidak. Tidak sama sekali. Itu bukan kebaikan kepada mereka. Mereka tidak menyedarinya. Jadi perkara ini kita lihat bukan hanya berlaku kepada orang kafir sahaja. Bukan hanya berlaku kepada orang kafir sahaja, bahkan berlaku kepada orang Islam. Kita lihat di kalangan orang Islam pun ada yang memperlekehkan amalan ibadat. Baru-baru ni ada seorang kak yang famous itulah. Saya pun malas sebut nama lah. Mungkin kita maklum, kita tahu. Memperlekehkan orang yang, kalau tak silap saya, orang yang bangun, orang yang sembahyang tu sembahyang subuh. Orang yang memakai tudung menutup aurat dengan sempurna, perlekehkan. Dengan kata dengan kata dia macam tu pun senang juga, kaya. Jadi dia lupa, dia teringat perkara-perkara ni. Itu sebenarnya bukan merupakan kebaikan yang Allah Ta'ala segerakan kepada dia. Bukan, tidak sama sekali. Tetapi hakikat yang sebenarnya yang mereka tidak sedari ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala nak supaya mereka tu asyik, mereka tu galik dalam kenikmatan, kemewahan yang Allah Ta'ala berikan, sehingga sampai kepada satu tempoh mereka akan diazab dengan azab yang menghinakan di hari akhirat kelak. Jadi orang beri peringatan begini, panggil ustaz mari tahnik anak baju, pakai baju seksi, ustaz pun pening kepala tengok. Bila orang tegur, ada pula tak kena, lepas tu berbangga pula dengan kemewahan yang dia ada, tunduk kereta, tunduk itu, dan merasa betul dia. Sebab apa? Sebab tengok, senang, kaya. Kalau lagu tu, kalau macam tu, Qarun lagi betul lah. Qarun lah betul. Dia berbanding dengan Nabi Musa. Nabi Musa tu tak betul. Sebab apa? Miskin. Qarun ni betul. Sebab apa? Kaya. Kalau itu ukuran yang diberikan, material yang dijadikan ukuran kebenaran seseorang, nescaya begitulah akan berlaku. Nescaya begitulah yang akan berlaku. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala beri peringatan bahawasanya kemewahan dan sebagainya kepada orang yang melakukan maksiat, jangan sangka itu
itu kebaikan yang Allah Ta'ala segerakan kepada mereka. Jangan sesekali menyangka sedemikian. Kita tengok sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Saya lupa nak telitah. Mungkin saya boleh kongsikan satu riwayat daripada sahabat radhiyallahu anhum yang mereka sedih bila melihat kemewahan diperolehi oleh mereka. Mereka sedih. Mereka bimbang, takut-takut Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada mereka kemewahan, maknanya balasan yang segera di hari akhirat. Saya lupa dah hadis tu. Tapi hadis tentang zuhud. Tapi secara ringkasnya mana ada hadis yang sikap sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Umpamanya satu hadis. Tapi kalau saya kongsikan pun ni tak sempat untuk saya terjemahkan. Tapi ia satu mana peringatan yang baik kepada kita semua. Jadi mana kisah yang berlaku kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum di dalam hadis umpamanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Panjang hadis. Saya lupa. Tak apa. Secara ringkas dia, mana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka bimbang, mereka takut. Bila mana diberikan kepada mereka harta yang banyak. Bila mana diberikan kepada mereka harta yang banyak. Kenapa? Kerana mereka bimbang. Itu adalah balasan yang Allah Subhanahu wa taala segerakan kepada mereka. Itu yang dibimbangi oleh mereka. Tak apalah. Hadis itu ada dalam Bukhari ataupun Muslim. Cuma saya terlupa. Baru teringat berkenaan dengan hadis tersebut. Jadi nak ceritanya jauh sekali kehidupan kita dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Mana di kalangan kita ada yang mana bila mana Allah Ta'ala berikan kesenangan kepada mereka kerana mereka melakukan maksiat, mereka menyangka itu kebaikan kepada mereka. Bahkan mereka berbangga-bangga dengan perbuatan mana kemaksiatan yang mereka lakukan dengan memperlekehkan orang yang melakukan ketaatan. Kononnya orang yang melakukan ketaatan itu macam tak betul. Mereka lah yang betul kerana diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita tengok sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat-sangat bimbang berkenaan dengan persoalan ini. Takut-takut ia merupakan balasan. Sahabat bimbang tu bukan bimbang sebagai istidraj, bukan sekadar sebagai istidraj, sebagai takut bimbang. Ia adalah balasan. Maknanya pahala yang Allah Subhanahu wa taala segerakan kepada mereka kerana kerana pengorbanan yang telah mereka berikan kepada agama. Dalam satu riwayat, seorang tabi'in datang ke rumah seorang sahabat, tengok ada emas yang baru dibawa balik daripada Afrika. Lalu sahabat tu menangis. Lalu bila ditanya mereka, dia kata dulu kami bersama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan pengorbanan di dalam kehidupan. Sekarang ini datang harta sebegini banyak kepada kami. Kami bimbang Allah Ta'ala menyegerakan ganjaran kepada kami di atas pengorbanan yang kami lakukan dahulu. Jadi itu kebimbangan yang berlaku di kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Itu mereka tak buat maksiat. Bukan kerana mereka buat maksiat. Mereka bimbang balasan ataupun ganjaran disegerakan di dunia. Itu pun mereka bimbang.
Kita ni sebahagian daripada kita ni buat maksiat mewah tapi masih tak sedar diri lagi, masih tak sedar diri lagi. Baik. Kan itulah. Mana di dalam huraian lagi tu, Mulla Aliul Qari kata, bila mana Allah, kamu lihat Allah Ta'ala beri kepada seseorang hamba kekayaan sedangkan dia melakukan maksiat, maka ingat itu adalah istidraj, itu adalah tipu daya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhir sekali pengarang maknanya mensyarah kepada buku Al-Fiqhul Akbar ini mengemukakan satu ayat di dalam Al-Quran. Yang mana ayat ini berkaitan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya sharekan dulu hadis ini. Jadi mana ayat ni ada disebutkan berkaitan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dunia disebabkan maksiatnya dan yang ia sukai, maka sesungguhnya ia adalah istidraj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat. Kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan mereka dengannya, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria dengan segala nikmat yang diberikan kepada mereka, kami timpakan mereka secara mengejut dengan bala bencana yang menimpa mereka, yang membinasakan, maka mereka pun berputus asa dari mendapat sebarang pertolongan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi mana di dalam ayat ini, di dalam hadis ini, Nabi SAW beri panduan kepada kita. Panduan kepada kita berdasarkan berkenaan dengan ayat ini, iaitu orang yang diberikan nikmat sedangkan dia melakukan maksiat, maka itu adalah merupakan istidraj. Ini jelas sekali disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian baginda membaca ayat sebagaimana yang terdapat di dalam buku kita. Baik. Kemudian mungkin timbul kekeliruan di kalangan kita. Timbul kekeliruan tentang manakah yang merupakan istidraj dan manakah yang merupakan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Nikmat daripada Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala berikan kepada seseorang kesenangan, kelimpahan, rahmat, kekayaan dan sebagainya. Jadi kita nak beza macam mana. Ini nikmat ke istidraj? Ini nikmat atau istidraj? Baik. Jadi cara dia, antara dia, bila mana seseorang itu, sebab Allah Ta'ala sebut juga di dalam Al-Quran, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah kepada kamu, dan jika kamu kufur, azabku adalah pedih. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata, kalau kamu bersyukur, aku tambah kepada kamu. Begitu juga ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menceritakan berkenaan dengan kelebihan istighfar, kelebihan taubat, kelebihan takwa. Nah, yang mana dengan kelebihan-kelebihan, dengan perbuatan amalan-amalan tersebut, Allah Ta'ala beri nikmat juga, beri kesenangan juga. Nah, jadi macam mana kita nak bezakan? Maka antara dianya dengan memerhatikan kepada orang yang diberikan nikmat itu. Bila mana Allah Ta'ala berikan nikmat kepada dia, berikan maknanya kesenangan, kemewahan dalam kehidupan dunia, lalu dia bersyukur, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bersyukur dengan cara macam mana? Dapat nikmat makin dekat dengan Allah Ta'ala. Dapat nikmat makin dekat dengan Allah Ta'ala. Itu tanda bersyukur. Itu tanda bersyukur. Bukan kufur. Kalau kufur, dapat nikmat makin jauh daripada Allah Ta'ala. Makin engkar kepada Allah Ta'ala. Sebab tu dalam ayat tu Allah Ta'ala kata, kalau kamu syukur, aku tambah kepada kamu. Kalau kamu kufur, beri nikmat kepada kamu kufur, kamu engkar kepada aku, azab aku adalah pedih. Tu Allah Ta'ala letak sekali tu. Syukur, kemudian kufur. Jadi kalau orang tu Allah Ta'ala beri pelbagai kurniaan kepada dia, nikmat kesenangan kepada dia, dia bersyukur kepada Allah, makin dekat dengan Allah, itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat. Sebab janji Allah Ta'ala tadi. Tapi kalau Allah Ta'ala beri kepada dia, dia berterusan di atas maksiat, dia terus kufur, engkar. Kufur itu bukan dengan mana kafir, tidak Islam, tidak. Yang kafir tidak Islam itu ialah kafir bukan Islam. Nah, yang kufur ni dengan maksud engkar kepada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dia berterusan dengan maksiat dia. Maka itu adalah istidraj. Itu adalah istidraj. Berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi. Berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi. Begitu juga kalau kita tengok orang yang berniaga, kita kata, ialah ramai orang yang berniaga, orang yang bisnes dan sebagainya. Buat bisnes makin kaya, buat bisnes makin kaya. Padahal dia tu menipu. Scammer dan sebagainya. Kan sekarang ni macam-macam bentuk scammer. Scammer, apa dipanggil, berwatak agama lah. Kalau tidak berwatak agama lah macam-macam. Tu kita pun jadi payah nak kenal sekarang ni. Watak agama, gunakan watak agama. Lagilah suka. Jadi setengah-setengah tu kita tengok didedahkan penyelewengannya, didedahkan penipuannya. Tapi makin senang, makin senang. Nah, Allah Ta'ala beri pula melimpah-limpah pula harta daripada perniagaan dia. Dalam keadaan dia berterusan melakukan penipuan, melakukan scam. Nah, dalam keadaan begitu, maka ingat, itu adalah merupakan istidraj daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah istidraj daripada Allah Ta'ala. Jadi mana di sini berkenaan dengan bab yang kita baca ni, ada bentuk mukjizat, ada nikmat yang berterusan Allah Ta'ala beri, ada yang melakukan maksiat tapi dapat nikmat. Mana kita kena tengok nilai, apakah ini nikmat yang merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun nikmat yang merupakan istidraj daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kesenangan? Dia kalau kata nikmat, sebenarnya kalau kata nikmat, maknanya kebaikan. Kita nak kata apa? Kemewahan, kesenangan yang diperoleh oleh seseorang. Apakah nikmat ataupun istidraj? Ayat tu kita tengok. Kalau dia dapat semua tu dalam keadaan dia sentiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu nikmat. Itu nikmat. Tapi kalau sebaliknya, makin kufur, makin engkar kepada perintah Allah, makin teruk berterusan di dalam maksiat, maka itu adalah istidraj daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mana mudah-mudahan, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita daripada perkara tersebut. Ada soalan ke? Ada orang nak tanya ke? Ada ke bunyi ada bertanya tadi? Ada yang tersalah tekan ke Ustaz? Salah tekan apa? Kalau tak ada yang tanya, tak apa, kita masuk kepada bab yang seterusnya. Keazalian sifat Allah sebagaimana zatnya. Wa kana Allah Ta'ala khaliqan qabla an yakhluqa wa raziqan qabla an yarzuqa. Allah Ta'ala telah pun bersifat sebagai pencipta sebelum dia mencipta dan bersifat pemberi rezeki sebelum memberikan rezeki lagi. Uraian. Perbahasan ini lanjutan daripada sifat fi'aliyah bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mencipta sebelum adanya ciptaannya. Ini semuanya menegaskan bahawa sifat-sifat Allah itu azali atau qadim sebagaimana zatnya.
Allah Ta'ala bersifat dengan sifat memberi rezeki sebelum sampainya rezeki kepada makhluknya. Sebelum rezeki itu ada dan sebelum adanya makhluknya. Makhluk yang diciptakan itu sudah dijamin rezekinya sebelum ianya wujud. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Lauh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Jadi berkenaan dengan bab ni sebenarnya kita dah jumpa dah di dalam perbahasan sebelum ini. Dan pengarang kitab ni pun mana pensyarah ni pun dah sebut juga. Maknanya hal ni telah dibincangkan berkenaan dengan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga telah bincangkan berkenaan dengan azali abadi sifat Allah Ta'ala ni. Yang ni kita boleh temui dah di dalam bab sebelum ini. Baik. Jadi saya tidak akan panjangkan di sinilah. Cuma secara ringkasnya. Berkenaan dengan bab ini secara ringkasnya sebagai ulangan sedikit, ulangan ringkas kepada apa yang telah kita belajar sebelum ini. Sifat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan azali. Nah, apa yang berlaku? Mana semua sifat Allah? Sama ada sifat zati ataupun sifat fi'liyah, sifat zat ataupun sifat perbuatan Allah Taala, semuanya adalah azali. Walaupun nyata sifat tersebut adalah kemudian. Maknanya nyata sifat mencipta kemudian, nyata sifat memberi rezeki itu kemudian, semua itu kemudian. Tetapi sifat itu adalah azali. Maknanya sifat itu bukan kata baru. Dah. Sifat itu memang dah ada. Semenjak asal. Bahkan kalau kita tengok, semua rezeki-rezeki yang diberikan kepada makhluk ni, kita tengok sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50,000 tahun sebelum kejadian langit-langit dan bumi. Yang tu pun saya telah bincangkan sebelum ini berkenaan dengan takdir. Kita telah bincangkan dengan panjang lebar berkenaan dengan qada kauni, iradah kauniyah, ketentuan Allah Ta'ala dari segi kejadian, dan juga iradah syar'iyah, ketentuan Allah Ta'ala dari segi syarak. Yang tu telah kita bincangkan sebelum ini. Baik. Jadi saya rasa tidak tak pula untuk saya ulang balik perbincangan tersebut. Kecuali kalau ada selepas daripada ni ada yang mana timbul kemuskilan dan sebagainya, yang tu boleh kemukakan persoalan kepada saya. Baik. Kemudian seterusnya, kita masuk kepada bab seterusnya, melihat Allah di akhirat. Wallahu ta'ala yura fil akhirati wa yarahul mu'minuna wa hum fil jannati bi'a'yuni ru'usihim bila tashbihin wala kayfiyatin wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafatun. Allah Jalla Jalaluh dapat dilihat di akhirat. Dan orang-orang beriman dapat melihat Allah Ta'ala sedang mereka berada di dalam syurga dengan mata kepala mereka, tanpa tashbih, tanpa Istidrak. kan? Ini dampak lain dah ni. Tak apa Ustaz, ada yang salah tertekan lagi tu. Boleh teruskan Ustaz? Tak ada yang silap faham. Ni bab melihat Allah dah ni. Bab melihat Allah ni. Dengan mata kepada mereka tanpa tashbih, tanpa kaifiat dan tanpa ada jarak antara dia dan makhluknya. Huraian. Kata Imam Al-Tahawi, melihat Allah pada hari kiamat bagi ahli syurga adalah benar tanpa meliputi dan tanpa kaifiat. Yang diketahui seperti yang difirmankan di dalam Al-Quran. Wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari akhirat itu, muka orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya.
Al-Qiyamah 22-23. Maksud ru'yah adalah orang beriman dalam syurga dapat melihat Allah di akhirat, mengikut apa yang dikehendaki Allah dan mengikut ilmunya. Setiap hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung perkara ini adalah mengikut apa yang dimaksudkan oleh baginda, dan kita tidak masuk campur dalam perkara ini dengan takwilan menggunakan akal fikiran kita dan bukan dengan memikirkan dengan hawa nafsu kita. Sesungguhnya tidak selamat agama melainkan dengan menyerahkan tafsiran tersebut kepada Allah dan Rasulnya, di samping mengembalikan pengetahuan tentang perkara yang menjadi kesamaran kepada yang mengetahuinya. Jadi ini pula bab berkenaan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kan. Jadi melihat Allah Subhanahu wa taala ni hanya berlaku di akhirat sahaja dan tidak berlaku di dunia, tidak berlaku di dunia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Hadis itu berkenaan dengan Dajjal, berkenaan dengan Dajjal. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang agak panjang juga. Saya terjemah sedikit sahaja berkenaan dengan topik yang kita bincangkan ini. Tak apa, saya kongsikan keseluruhan hadis itu. Silap. Hadis ni hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Baik, silap. Tak apa, kita share dulu hadis. Nanti saya nak betulkan sedikit kesilapan ni. Baik. Jadi saya terjemah yang berkaitan dengan topik yang kita bincang. Jadi Nabi SAW bersabda, sebahagian sahabat Nabi SAW menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda pada suatu hari kepada orang ramai ketika mengancam mereka tentang fitnahnya, iaitu fitnah Dajjal. Jadi sebelum tu ada hadis yang Nabi SAW cerita berkenaan dengan fitnah Dajjal. Dan Nabi-Nabi dan yang dahulu pun juga memberi ancaman kepada kaum dia berkenaan dengan fitnah ini. Lalu Nabi SAW kata, sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumi. Aku akan beritahu kepada kamu satu kata-kata yang Nabi sebelum ini tidak pernah kata kepada kaumnya. Kamu tahu bahawasanya dia tu a'war, buta sebelah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala ni tidak a'war. Allah Ta'ala tidak buta sebelah. Yang ni kita tak payah fikirlah apa maksud, adakah Allah Ta'ala ni ada mata dan sebagainya. Itu serah kepada Allah Ta'ala, maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Kemudian diriwayatkan sebahagian sahabat Nabi SAW menceritakan, Nabi cerita ketika mana Nabi mengancam tentang fitnah Dajjal. Nabi kata, kamu mengetahui bahawa seseorang kamu tidak akan dapat melihat Tuhannya sehingga dia mati. Mana dia tidak akan, semua kita ni tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehinggalah dia mati. Dan sesungguhnya tertulis antara dua matanya, dua mata Dajjal. Dua mata Dajjal. Kaf, fa, ra. Maknanya kafir. Akan dapat membacanya. Yaqra'uhu, orang yang tidak menyukai amalannya akan dapat membacanya. Bukan melihatnya ni. Di sini saya tersilap terjemah. Akan dapat membacanya. Maknanya membaca tulisan tersebut. Iaitu saya silap terjemahan. Sepatutnya membaca, bukan menulis. Baik. Jadi mana Allah Ta'ala sebut di dalam hadis ini bahawasanya kamu sama sekali tidak ada seorang pun dari kalangan kamu yang akan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Tapi sebaliknya akan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala
di hari akhirat besok di dalam syurga, di dalam syurga. Adapun riwayat kononnya orang ni jumpa Allah Ta'ala, bertemu Allah Ta'ala beberapa kali dan sebagainya, riwayat itu tidak bersandarkan. Imam Ahmad dan seumpamanya tidak bersandarkan kepada sandaran yang sahih. Sandaran yang sahih, bahkan dia bercanggah dengan apa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Dan juga apa yang berlaku kepada Nabi-Nabi SAW, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Musa yang minta nak tengok Allah Subhanahu wa taala, dan tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu, kamu sekali-kali tidak akan dapat melihat aku. Begitu juga yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika Mi'raj, Nabi tertengok. Yang Nabi tengok adalah nurun inni arahu, cahaya, cahaya yang merupakan hijab antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Jadi berkenaan dengan hijab yang tu, insya-Allah saya akan kongsikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hijab yang mendindingi makhluk manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hijab tersebut disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, sebagaimana yang di dalam hadis yang saya akan kongsikan selepas ini. Mana hijab, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Jadi di dalam buku ni, mana Imam Abu Hanifah sebut Allah Ta'ala boleh dilihat di akhirat. Orang yang beriman pun boleh tengok ketika mana mereka berada dalam syurga dengan mata kepala mereka. Boleh tengok. Tengok dengan jelas. Tengok dengan jelas. Sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, mana dia kata, kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allah, tak habis. Tak habis. Okay. Baik. Dia kata, kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari laylatan, يعني البدر، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Dan kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda melihat ke arah ni silap ni dia punya apa dipanggil setting ni. Ke arah bulan pada malam purnama, lalu bersabda, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan ini, tidak bersesat-sesat di dalam melihatnya. Jika kamu mampu untuk tidak dikalahkan hingga meninggalkan sembahyang sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam, maka lakukanlah. Kemudian baginda membaca, bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu, terutama sebelum terbit matahari dan sebelum matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahawasanya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah ni, dapat melihat dengan mata kepala. Mana dapat melihat dengan jelas. Sebagaimana dalam hadis tadi, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan tengok tu sebagaimana tengok bulan. Sebagaimana tengok bulan tu bukan nak menyerupakan Allah Ta'ala dengan bulan. Tidak. Nak menggambarkan keadaan ahli syurga pada ketika itu, tengok Allah Ta'ala dengan tak ada masalah. Tidak bersesak-sesak. Tidak berebut-rebut. Tidak kata bagi tolak. Ni tolak yang sana. Tunduk kepala tu, aku tak nampak ni. Ada. Tidak. Tapi boleh tengok dengan tenang. Sebagaimana tengok bulan tu. Tengok bulan tu, relax. Semua kat kepala tengok bulan tu. Tak ada berebut-rebut, tak ada bergaduh ke apa ke dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi mana? Boleh tengok direct. Boleh tengok dengan mata kepala. Tanpa bersesak-sesak.
Tapi tanpa tashbih. Jangan serupakan dengan makhluk. Tak boleh pula kita gambarkan. Kalau tengok ni, maknanya di depan lah. Mana Allah Ta'ala depan kita lah. Ada. Jangan. Jangan sesekali serupakan begitu. Tidak boleh ditashbihkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tak boleh. Tanpa kaifiat. Jangan fikir kaifiat dia. Kaifiat. Mana nak tengok Allah Ta'ala ni? Kaifiat. Kalau tengok, maksudnya begini. Kalau kita tengok dengan mata kepala, maksud dia begini. Allah Ta'ala begini. Jangan. Jangan fikir apa jua kaifiat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Serahkan hakikat yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah ni, berdasarkan kepada hadis yang saya kongsikan tadi, yang saya sharekan tadi, maknanya tanpa masafah, tanpa perantaraan, tanpa jarak di antara Allah dan juga ahli syurga. Kemudian perbahasan berkenaan dengan melihat Allah Ta'ala ni panjang lagi. Ada beberapa hadis lagi yang saya mahu kongsikan berkenaan dengan bab ini, berkenaan dengan melihat Allah Ta'ala ni, supaya kita dapat faham, tentang maknanya di antara akidah kita, kepercayaan kita yang bercanggah dengan beberapa golongan yang sesat, iaitu dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tu saya rasa insya-Allah saya akan sambung di dalam pertemuan kita yang akan datang dengan perkongsian hadis-hadis dan ayat Al-Quran yang lain berkaitan dengan perkara ini, berkenaan dengan akidah ini. Jadi saya rasa setakat itu dululah untuk pagi ini. Dan kalau ada apa-apa persoalan dalam kesempatan yang ada, mungkin boleh kemukakan untuk kita bincangkan seketika. Wallahu a'lam. Okey, baik. Mungkin ada yang nak bertanya, nak ajukan beberapa kemusykilan ke? Bolehlah diajukan kepada Ustaz. Dipersilakan. Ada yang angkat tangan, Puan Rosnawati, nak bertanya ke? Salah tekan. Okey, yang lain ada sebarang soalan? Mungkin dah jelas Ustaz, semua dah diam ni Ustaz. Okey, dengan itu kita sudahilah dulu Ustaz. InsyaAllah akan bersambung lagi dalam topik seterusnya berkenaan dengan keazalian sifat Allah dan sebagainya zatnya, dan huraian selanjutnya dan sambungannya terus pada masa akan datang insyaAllah. Dan saya alhamdulillah jazakallah khairan kepada Ustaz Ahmad Nasim atas perkongsian ilmu berkenaan dengan istidraj itu, yang mana ia merupakan satu bentuk hukuman Allah SWT yang mana barangkali lah kita tengoklah pada mereka yang keluarkan zakat contohnya, hatta wakaf juga yang bernilai tinggi, tetapi hati itu masih ada rasa rugi berbuat demikian. Sebenarnya di sinilah ujian daripada Allah SWT pada kita tanpa sedar, dan inilah istidraj, dan inilah juga hakikat kebencian Tuhan kepada kita. Ya, jelaslah di sini bahawa kurniaan Allah SWT lazimnya diisi dengan ketakwaan, kebaikan dan ketaatan sama ada sebelum atau selepasnya. Semoga kita semua senantiasa dibimbing ke arah memahami akidah Islam yang sahih, dan Ustaz saya serahkan kepada Ustaz untuk menutupnya dengan tasbih kafarahan Rasulullah. Silakan Ustaz. Jadi saya sudahi pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan saya jumpa lagi. Assalamualaikum.